السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini membahas daripada perbahasan fiqh al-qulub, penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan Sunnah. Perbahasan kita sebelum ni masih lagi pada bab yang pertama, iaitu kedudukan, kepentingan dan pembahagian hati. Alhamdulillah, kita dah tengok beberapa perkara pada bab yang pertama ni, dan yang terakhir kita dah bahas laluan-laluan mudah iblis memasuki hati manusia yang telah diletakkan oleh penulis sebanyak 10 cara iblis laknatullah masuk ke dalam hati manusia lalu menjalankan gangguan-gangguan dia berdasarkan daripada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas. Kita selalu baca surah ni. Allah Ta'ala kata min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan pembisik penghasut yang bersifat timbul tenggelam. Ini merujuk kepada gangguan yang datang, yang masuk ke dalam hati kita, lalu memberikan bisikan-bisikan dan hasutan-hasutan yang buruk dalam rangka untuk menjadikan kita ni tak ikut suruhan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pagi ni kita akan sambung perbahasan kita yang seterusnya, ialah kategori hati manusia dari segi sehat dan sakitnya. Okay, untuk bahagian ni penulis dia letakkan beberapa pembahagian, iaitu pembahagian jenis hati manusia ni berdasarkan satu hadis. Jadi sebelum pada kita tengok pembahagian tu, kita tengok dulu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad ni, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha nazara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Lalu Allah Ta'ala mendapati dalam kebanyakan hati-hati manusia ni, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik hati daripada kalangan hamba-hamba dia. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu birisalatihi. Lalu Allah Ta'ala memilihnya dan diutuskan kepadanya risalah, iaitu dihantarkan kepada dia para malaikat untuk menyampaikan risalah. Thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala tengok hati-hati orang lain selain ataupun selepas daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu didapati hati kategori yang seterusnya
Hati kelompok yang seterusnya ialah hati para sahabat yang dekat pada Nabi, iaitu bermula pada Abu Bakar As-Siddiq sampailah kepada sahabat-sahabat yang lain. Faja'alahum wuzara'a nabihi, lalu kami jadikan mereka ni, para sahabat itu, penolong kepada nabi-nabi mereka. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang di atas nama agama, di atas landasan agama yang dibawa oleh nabinya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Kata Nabi SAW, apabila apa sahaja yang dilihat baik oleh orang-orang Islam, maka akan dijadikan di sisi Allah Ta'ala itu sebagai benda yang baik. Dan apa sahaja yang dilihat buruk di mata orang-orang Islam, iaitu Nabi dan juga para sahabat ini, maka ianya adalah buruk. Hadis ni kalau kita tengok pernah jadi kontroversi pada beberapa puluh tahun yang lepas. Ni saya sebut sikit lah. Bila mana ada satu orang tokoh menyebutkan dengan bahasa daerah dia, tokoh tu pun dah meninggal lah, dia kata Allah Ta'ala ni dia tilik tengok hamba dia yang mana, lalu dia pilih Muhammad. Lalu ada orang rasa kenyataan itu ialah kenyataan yang bersifat melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Ta'ala ni dia macam tak bersedia nak ambil siapa Nabi, siapa Rasul, sebab dia tengok dulu hati mana-mana orang, dia pilih Nabi. Dengan sebab tokoh itu telah membaca ataupun memberikan maksud hadis ni dengan bahasa daerah dia, dan ada isu-isu lain yang pernah disandarkan kepada dia. Jadi apa-apa saja kenyataan yang datang pada dia pasti akan dilihat sebagai kenyataan yang ada kontroversi. Tokoh tu dah meninggal, iaitu Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Dia dah meninggal pun. Cuma dia pernah sebutlah mungkin kerana isu-isu politiknya pada waktu tu menyebabkan apa saja yang dia cakap pasal agama akan ada orang petikai. Sehinggalah dia sendiri jawab balik dalam satu video tu, video pun dah lama, tentang pernyataan yang dia sebut tu ialah datang pada hadis Nabi, iaitu hadis yang tuan-tuan dengar tadi. Hadis yang menunjukkan Tuhan tilik tengok. Memang benda tu ada, memang benda tu berlaku. Itu bukan bermakna bahawasanya Allah Ta'ala ni dia tak prepare untuk pilih Nabi dan Rasul. Cuma nak sebut perbezaan hati. Poin dia ialah beza hati kita dengan hati Nabi, beza hati kita dengan hati para sahabat. Mereka-mereka yang telah diisytiharkan sebagai ahli syurga sebelum mati, pasti ada lebih berbanding orang lain yang tak tahu lagi ahli syurga kali neraka, iaitu kita. Itu benda dan konsep yang kita kena tahu. Bila mana satu orang telah diberikan satu pengisytiharan yang besar dan hebat, dia ni ahli syurga, dia ni ahli syurga, dia ni orang-orang yang akan mendiami syurga-syurga yang baik, syurga-syurga yang elok. Bila mana benda tu ada, bila mana cop tu diberikan, maknanya dia sudah melepasi satu tapisan. Memang taklah kita nafikan bahawasanya Nabi SAW itu sendiri telah diberikan kemuliaan sebelum dia zahir di atas muka bumi ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ketika mana sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah, bilakah kamu mendapat pangkat kenabian? Jawab Nabi, aku telah diletakkan pada pangkat kenabian dan kerasulan ini ketika mana Adam alaihi salam masih lagi belum bercantum antara roh dan jasadnya. Maknanya sebelum penciptaan Nabi Adam lagi, Nabi Muhammad telah diberikan kemuliaan. Nah, cuma kadang-kadang hadis ni selalu akan ditempelkan sekali dengan hadis-hadis yang tak jelas. Antaranya hadis turunnya Nabi Adam ketika mana dia termakan pohon yang dilarang, lalu dia telah bertawassul dengan nama Nabi Muhammad yang dikatakan terukir di salah satu pintu syurga, yang tu tak betul. Cuma adakah kenabian Nabi itu awal
Jawapannya betul, memang dia awal. Okay. Cuma hadis ni nak sebut pada kita, Nabi Muhammad itu ada beza walaupun dia manusia. Sahabat radhiyallahu anhum ada beza walaupun dia manusia. Pembeza antara kita dan para sahabat, pembeza antara para sahabat dengan Nabi ialah kepemilikan hati yang baik. Sebab tu dalam hadis ni Allah Ta'ala nak cuba sampaikan pada kita, hadis ni hadis Nabi, cuma Allah Ta'ala tu dia beritahu pada Nabi untuk cerita tentang bagaimana pemilihan manusia itu. Sehinggalah dalam hadis tu kata, innallaha nazara fi qulubil ibad, Tuhan melihat, memerhati, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, maka didapati hati Muhammad itulah sebaik-baik hati yang dimiliki oleh kebanyakan makhluk-makhluk pada waktu tu. Maknanya kita semua ni dibeza-bezakan melalui hati. Dan hati ni kita dah sebut sebelum ni, pada peringkat awal kita bahas risalah ni, tempat lalu lintas segala bisikan, segala perkataan-perkataan, laluan-laluan yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kita tahu ianya sedang melalui hati kita. Suara hatilah kita istilahkan benda tu. Okay. Jadi daripada hadis ni nak nunjukkan pada kita bahawasanya hati itu ada taksimat, pembahagian-pembahagian dia. Okay. Untuk pembahagian yang pertama, dia sebut sini ialah qalbun salim. Qalbun salim. Okay. Iaitu hati yang paling sehat. Yang ni yang paling terbaik. Yang ni dimiliki oleh para nabi dan juga dimiliki oleh para rasul. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan juga ayat yang ke-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini ayat yang kita selalu dengar bila mana nak sebut tentang hati yang sejahtera. Qalbun salim ni biasanya kita akan sebut dengan hati yang sejahtera. Hati yang sehat merupakan hati yang selamat pada hari kiamat kelak, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam dua ayat tadi, iaitu Allah Ta'ala kata yauma la yanfa', penafian secara total, pada hari yang tidak lagi berguna harta benda, wala banun. Banun ni biasanya akan terjemah dengan anak, tapi kita kena terjemah sekarang supaya dia lebih luas lagi, anak dan follower sekali duduk dalam tu, pengikut. Sebab kita kena tahu, ada orang tak ada anak tapi pengikut dia ramai, sama lah tu. Pengikut-pengikut dia yang melekakan dia, pengikut-pengikut dia yang menipu dia. Sebab perkataan banun bermaksud luas, bukan bermaksud dengan satu perkataan saja. Sebab ada orang dia fikir, oh dia tak ada anak ramai, tak tertipulah dia. Tak, kadang-kadang tak ada anak, bahkan ada orang tu tak ada history pernah kahwin pun, tapi pengikut dia ramai, lebih 1 juta, boleh menjahanamkan dia. Ini benda yang kita kena tahu, perkataan bahasa Arab tu dia luas. Okay. Allah Ta'ala kata pada hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak pinak atau pengikutnya sekali. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran digambarkan pada hari itu mengingkarinya harta yang kita miliki terhadap diri kita, mengingkarinya anak isteri yang kita ada, mengingkarinya pengikut-pengikut kita terhadap diri kita. Sebab di sana baru perasan apa yang diarahkan, apa yang diserukan, apa yang diminati ternyata silap. Allah Ta'ala kata yang selamat pada hari itu ialah qalbun salim, orang yang memiliki hati yang sejahtera. Okay. Kita tengok dalam huraiah dia ada letakkan beberapa ciri-ciri, lebih kurang 8 ciri lah. Okay. Hati yang sehat mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, hati yang bersih daripada segala syahwat yang bercanggah dengan perintah dan larangan Allah. Syahwat bermaksud keinginan. Manusia menjadi liar syahwatnya ialah ketika mana dia mula pandai, berani meninggalkan arahan Tuhannya. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
kami silih gantikan generasi demi generasi. Lalu datang satu generasi ini pengikut hawa nafsu yang luar biasa. Masalahnya di mana? Adha'us salah, mencuaikan salat. Bukan tak salat, mencuaikan salat baru. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan termasuk kebahagiaan yang paling mengelirukan dan kebahagiaan yang paling menyelewengkan. Ghayya ni maksudnya kesesatan yang terhias cantik sehingga orang tak menyangka ianya kesesatan. Pada zaman moden sekarang ni, pengikut hawa nafsu, syahwat ni salah satu bahagian daripadanya ialah meminati benda-benda yang bersifat seks ni, salah satunya. Selain pada tu, syahwat juga ialah meminati pada benda-benda yang bersifat material. Ini semua Arab akan sebut syahwat. Orang muda dengan kekuatan, dengan fizikal yang dia ada, dengan jasad yang dia ada, mungkin dia minat ke arah benda-benda yang bersifat seperti itu, iaitu seperti seks dan lain-lain. Orang yang berumur, dia mungkin meminati kepada benda-benda yang bersifat material. Itu realiti zaman sekarang. Sebab tu dalam pembahagian ciri hati yang sihat ni ialah hati yang terkawal syahwatnya. Syahwat ni tak boleh buang, tapi Nabi suruh kita kawal. Orang yang syahwat dia yang bersifat seks ni, saya tak usah sebut benda macam ni, bagi orang nampak tak, kalau cakap lapik-lapik ni orang tak faham. Tambah orang muda dia tak minat lapik-lapik ni, dia nak bagi direct terus. Okay. Yang minat kepada benda-benda seperti itu, sebab sekarang ni ialah normalisasi benda-benda bersifat lucah ni biasa, sangat biasa. Bercakap benda double meaning, sampai ke ustaz pun cakap benda tu di meja-meja kuliah ni, menyebabkan dia melahirkan satu orientasi pemikiran, merasakan bercakap benda-benda dalam kain, bercakap benda-benda lucah, berkongsi benda-benda yang bersifat seperti ni dalam grup WhatsApp ke apa-apa saja, ianya benda normal. Bahkan orang yang tak nak terlibat dengan benda ni dipandang sebagai orang yang mengada-ngada, koya lebay, istilah itulah, rasa diri tu lebay, dia ni perasan. Bukan, itulah cara dia membentengi diri dia. Dalam hadis Nabi beritahu kepada orang muda, wahai sekalian orang muda, kalau kamu mampu, kamu kahwin. Masalahnya orang Melayu dia ambil yang sampai takat tu je lah, dia tak pergi tengok yang ujung sikit lagi tu. Kalau tak mampu, puasa. Ada sebahagian anak muda puasa malah kahwin je nak. Itu bukan cara betul untuk dia menguruskan syahwat. Sebab Nabi sebut man istata'a minkumul ba'ah, siapa-siapa yang ada kemampuan. Al-ba'ah bukan maknanya dia kerja semata-mata, bukan bermakna dia kerja government servant, dia jadi pegawai kerajaan, dia dah ada grade, dia dah ada gaji yang elok, maka dia mampu. Tapi dia tak reti appreciate orang, menghargai orang, dia tak reti berinteraksi, dia tak reti untuk berkomunikasi dengan baik. Kalau bercakap dengan orang selalu silap faham, selalu salah faham. Orang yang macam ni belum sesuai untuk dia berkahwin, sebab dia nak berinteraksi dengan orang perempuan yang gaya bercakap dia tak sama dengan orang lelaki, kalau dia seorang lelaki lah. Inilah benda yang perlu dipersiapkan dan perlu dipersediakan. Sebab tu ada orang, dia nampak kahwin ni dua je, nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah zahir bagi duit, nafkah batin seks. Itu pemahaman yang sangat kolot dan lama. Bahagian daripada nafkah batin itu ialah waktu isteri serabut, kita yang lapangkan dia. Waktu dia kurang semangat, kita yang beri semangat pada dia. Jangan kita nampak nafkah batin tu katil semata-mata. Itu ialah orientasi yang silap. Itu pengikut syahwat. Kalau itulah perkahwinan didirikan, dia hanya melahirkan manusia yang menindas perempuan untuk kali yang seterusnya. Walaupun nampak muka macam bukan penindas, tapi dia sedang menindas. Ini saya nak bagi faham lah, saya nak bagi nampak. Maknanya hati yang sejahtera ialah hati yang bukan seperti itu. Seterusnya, bahagian daripada pengikut syahwat juga ialah peminat kepada material, iaitu pengumpul harta, kolektor kepada harta ni. Sebab tu Quran sebut
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa maksud dia? Kecelakaan pada tahap yang tertinggi bagi orang yang suka menumpuk harta. Alhaakum ni ialah satu perkataan untuk menghina orang pada bahagian yang paling tinggi, untuk mencelakakan orang pada bahagian yang paling tinggi. Buruk. Sebab tu Nabi sebut, satu orang tak akan pernah tua bila mana dia minat dengan harta, walaupun dia tua. Dia dah tua dah pencen dah, tapi ada projek juta-juta, Ailio ni duk keluar lagi nak, dengan sebab minat benda tu. Walaupun dia tu beli baju mahal pun tak segak dah pun, tak cantik dah pun kalau dia pakai, sebab dia dah tua sangat. Tapi kerana dia nak, bagi kenderaan-kenderaan yang lekeh dia tak nak pakai, dia nak pakai kenderaan yang moden, walaupun dia tekan minyak, dia langgar tiang api pun, dia tak sesuai dah nak buat benda tu, tapi dia nak. Ada orang dia semangat. Ni saya sebut secara umum lah. Ada orang, sebahagian orang yang berumur saya jumpa, datang masjid ni malah, tapi kalau ajak pergi shopping mall gagah macam orang umur 20. Ada orang macam tu sebab duit dia banyak, dia nak kepada benda tu. Ini ialah benda-benda yang menipu manusia, syahwat. Jadi qalbun salim ialah qalbun ataupun hati yang selamat daripada benda-benda seperti ini. Yang kedua dia sebut, hati yang sejahtera ialah hati yang bersih daripada syubhah yang bertentangan dengan wahyu. Yang ni pun salah satu daripada realiti yang berlaku sekarang. Ada orang syahwat dia boleh kawal. Dia taklah terkena syahwat dalam bentuk seks itu, dan tak terkena syahwat dalam bentuk material itu. Tapi dia ada satu problem. Bila mana nak ambil fakta agama, dia ambil kat tepi jalan je. Bila mana dia dengar ustaz, dia ada buat satu kefahaman, semua ustaz ni elok, tak ada ustaz yang kaki temberang, semua kita boleh ambil manfaat. Yang tu pun masalah. Yang macam ni pun bukan bahagian pada qalbun salim. Sebab tu ciri yang kedua dia sebut, bersih daripada sebarang syubuhat. Syubuhat tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita kesamaran. Bila mana kita dengar pandangan dalam agama, satu orang kata macam ni, satu orang kata macam ni, dua orang ustaz telah menyebut dua perkara yang berbeza pada satu masalah. Contoh, ada satu masalah ni kita kena buat macam ni, seorang lagi datang, kita tak perlu buat macam ni, kita jadi keliru. Keliru tu ialah samar. Macam mana cara dia? Cara dia bukan duk diam. Cara dia bukan, tak apa, kita ra'i dua-dua. Ra'i dua-dua macam mana? Tak buat terus, tak ikut terus. Ada orang dia buat mazhab ketiga, tak buat terus. Nah, ada ustaz suruh buat kaedah dia macam ni, yang kedua bagi kaedah yang macam ni, akhirnya dia pening, dia kata saya tak buat. Itu ialah bentuk meraihkan yang paling terbaik sekali, tak buat terus. Bila mana kita syubhat, kita ada kesamaran, antara benda yang kita kena buat, mengangkat kesamaran itu, iaitu dengan mencari penjelasan yang paling terbaik dan yang paling konkret, kuat. Lalu kita buat pemilihan daripada penjelasan yang dah kita dapat. Yang ni orang tak buat, ramai orang tak buat. Bila mana dia dengar satu isu, dia dengar sebelah, ataupun dia dengar dua-dua, dia biarkan diri dia dalam keadaan terumbang ambing dan keliru. Lepas tu dia buat satu lagi persoalan, lepas tu dia buat kalut. Apalah orang agama ni suka bergaduh. Kita ni betul dah dekat dengan kiamat. Sebenarnya kalau nak bilang dekat dengan kiamat, daripada zaman para sahabat lagi dah ada pergaduhan dan juga perselisihan pendapat. Maknanya daripada dulu lagi dekat dengan kiamat. Tapi kiamat tak sudah pun, tak datang pun kiamat tu. Kerja kita ialah bukan rasa give up bila mana tengok tanda kiamat tu dah datang. Ini juga antara masalah sebahagian kita. Bila mana tengok dah teruk dah dunia sekarang, banyak dah tanda kiamat, tiba-tiba dia pun duduk rumah riba tangan, kerja pun malas, dia pun sebahagian tanda kiamat juga. Dia tu sendiri mempercepatkan kiamat, dia tu sendiri. Caranya, sebab tu ada hadis, walaupun hadis ni dhaif, Nabi kata, kalau kamu tahu kiamat esok kiamat ni, confirm esok kiamat, di tanganmu ada benih, tanam benih tu dan berharap ia akan tumbuh walaupun kiamat esok. Poin dia apa? Pedulilah kiamat esok ke, kiamat lusa ke,
Yang pasti kamu optimis untuk melakukan kebaikan. Kamu optimis untuk menjadi orang yang bukan pemalas. Itu poin dia. Jadi bila mana kita ada syubhat, rajin-rajinkan diri untuk buat sikit pencarian. Dia tak boleh orang suap pada kita, lepas pada tu kita pun telan. Bahaya ke tak bahaya ke makanan yang disuap tu, telan je lah. Itu benda yang silap ataupun benda yang salah. Bila mana kita ada rasa susah, kita ada rasa keliru, kita kena buang kekeliruan tu. Macam mana? Macam mana kita keluarkan diri kita dulu waktu kita kecil, daripada tak reti membaca, sekarang jadi pandai membaca. Macam tu je cara dia, tak payah pun. Ada orang kata, macam mana saya nak cari ustaz? Saya bukan reti baca Arab. Kena belajarlah sikit bagi pandai Arab. Bukan kena belajar sampai boleh jadi orang Arab tak ingat bahasa Melayu. Tak perlu yang tu. Belajar sikit untuk reti. Sebab setiap kita ni ada potensi untuk reti. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang potensi-potensi manusia yang tidak dikeluarkan. Bila mana Allah Ta'ala sebut manusia ni ada bakat jadi ahli syurga, tapi tak nak keluarkan bakat tu. Akhirnya ikut orang kebanyakan, kebiasaan kebanyakan, dan akhirnya menjelaskan ciri-ciri bukan ahli syurga pada dirinya. Ini benda yang kita kena tahu. Okay. Poin yang ketiga, bersih daripada pengabdian diri kepada selain daripada Allah semata-mata. Tidak ada pernah rasa berminat untuk menyembah benda-benda lain selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ada rasa yakin benda lain kita boleh beri penghormatan, yang ni ialah penghalang kepada qalbun salim. Yang keempat, bersih daripada berhukum dengan hukum-hukum yang lain selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ada rasa yakin, ada undang-undang lain, ada cara hidup yang lain yang lebih baik berbanding apa yang dibawa oleh syariat Islam. Yang tu pun akan jadi penghalang. Okay. Yang kelima, bersih daripada kasih selain daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan sentiasa kasih kepada Allah dan Rasul, dan meletakkan kasih itu mengatasi daripada kasih kepada diri sendiri. Ini umum berdasarkan hadis yang Nabi sebut, salathum man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 benda yang kalau ada pada satu orang tu, dia akan merasai kemanisan iman. Dalam erti kata lain, iman ni ada waktu tawar dia, ada waktu pahit dia, dan ada waktu dia akan datang dengan rasa-rasa lain. Cuma antara fasa yang terbaik dengan iman ini ialah merasai kemanisannya. Badan penat dengan ibadat yang Allah Ta'ala berikan, tapi tak rasa penat. Tak rasa penat. Sebab apa? Sebab kita minat benda tu. Sebab kita suka pada benda tu. Sebab tu satu orang bila mana dia suka, dia penat, dia kerja pada awal pagi sampai akhir petang, dia akan continue benda yang dia minat pada waktu selepas daripada kewajipan-kewajipan umum dia. Ini normal manusia mana-mana pun. Ada orang dia tahu dia punya kewajipan banyak, tapi dia minat dengan benda-benda yang dia minat lah. Hobi-hobi dia, contoh kalau dia suka berkayuh, dia berkayuh daripada Malaysia sampai ke Mekah, kayuh dia. Kerja tak kerja, tamprin pun tak tamprin, apa benda pun tak buat, tapi berkayuh dia sampai ke Mekah kerana dia minat. Bukan salah, cuma saya nak katanya ialah kadang-kadang ianya kita over pada benda tu. Cuma pada poin yang kelima ni, dia adaptasi daripada hadis tu lah. Iman ni bila mana kita dah rasa sedap dia, kita tak akan rasa penatnya. Kita tak akan rasa boleh ke buat macam tu. Okay. Yang keenam, bersih daripada rasa takut, harap, tawakal kepada selain daripada Allah. Sebaliknya sentiasa takut, harap, bertawakal, menyerah diri, menghina diri dan mengutamakan keredaan Allah dalam setiap keadaan. Yang keenam ni ialah benda yang kita maklum dan kita tahu. Antara cara nak dapat hati yang sejahtera, membuang rasa takut kepada makhluk, dan juga membuang rasa berharap kepada makhluk, dan tawakal kepada makhluk. Kalau 3 benda ni masih lagi tak jelas kepada Allah Ta'ala, maka ia membantutkan hati untuk pergi ke arah qalbun salim. Yang ketujuh, bersih daripada perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Yang ke-8, bersih daripada perkara yang menimbulkan syirik kepada Allah. Dan yang ke-9,
bersih daripada tidak ikhlas, bahkan sentiasa ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah, sama ada berbentuk keinginan, kecintaan, tawakal, ketundukan, rasa takut dan juga harapan. Maknanya bila mana kita buat semua benda dalam agama ni, semua benda dalam hidup kita ni, kita kena ada keikhlasan. Ikhlas ni akan menjadi satu kekuatan untuk kita kekal di atas momentum itu. Sebab kita kena tahu, semua tanggungjawab yang tertakluk kepada kita, terutamanya tanggungjawab berkaitan diri kita dengan makhluk lain. Diri kita dengan Tuhan ni okey dah, sebab kita tak nampak Tuhan tu. Tapi kalau kita berurusan dengan diri kita dan juga makhluk lain, kita kena buat benda-benda yang ada hubung kait kita dengan makhluk. Waktu kita sedang beribadah dalam bab hubung kait hubungan kita dengan makhluk, kita kena letak satu jangkaan yang tak terlalu tinggi. Jangan kita rasa saya dah buat baik pada orang ni, moga-moga dengan buat baik pada orang ni saya dapatlah balasan baik daripada orang yang saya buat baik. Tak boleh. Bukan kata benda tu tak boleh, expectation tu tak boleh terlalu tinggi. Sebab banyak juga ujian-ujian yang akan Tuhan uji kita, kita buat, orang balas dengan benda yang tak sepatutnya, tak setimpal. Ada orang kerana mendapat balasan yang kurang baik, ataupun teruk, ataupun dihinakan, dia jadi lemah semangat. Lemah semangat tu punca kepada datangnya putus asa. Putus asa tu pula ialah bahagian daripada syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fala tayasu min rauhillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Maksud daripada rahmat Allah ialah Tuhan menjadikan apa yang kita plan gagal. Itu pun bahagian pada rahmat dia. Macam mana jadi rahmat tu walaupun gagal? Rahmatnya bila mana gagal kita ingat Tuhan. Kalau kita tak gagal, kadang-kadang dia menebalkan kesombongan. Itu pun bahagian pada rahmat Tuhan. Kata penulis, dia kata kesemua ciri-ciri yang disebutkan tadi, 9 ciri itu, inilah hati-hati yang benar mengenali hakikat kepada pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam banyak risalah dia. Dan hati yang seumpama inilah yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Ini ayat yang besar untuk kita beri perhatian dalam membaiki hati kita supaya berfungsi dengan baik. Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah, orang-orang beriman bila mana mereka diperingatkan, disebut di sisinya nama-nama Tuhan, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum maksud dia apa? Gementarlah hatinya. Sebab ayat Tuhan yang paling hebat, yang boleh meruntuhkan segala-galanya, yang boleh menyelesaikan banyak urusan, yang boleh datangkan takjub kita, yang boleh hilangkan segala kerunsingan kita. Maksud wajilat qulubuhum ni ialah hati kita yang lemah, yang tak kuat tu, dia dicas mula dengan sebab adanya ayat-ayat Tuhan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila mana dibacakan kepadanya ayat-ayat Tuhan. Saya baca pada awal balik. Ayat kedua surah Al-Anfal, Tuhan sebut bila mana orang-orang beriman itu diperingatkan dengan Allah Azza wa Jal. Diperingatkan dengan Allah Azza wa Jal, hati dia jadi tenang, jadi lega. Nanti saya bagi analogi, tuan-tuan akan faham. Bila mana dibacakan pula ayat, tadi teringat je baru, ni dibacakan ayat, bertambah iman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan makin tebal ataupun makin elok tawakal. Sebagai analogi mudah pada tuan-tuan dan puan-puan, antara benda yang duduk dekat dengan kita ni kebanyakan orang ialah telefon dia. Telefon dia, handphone dia lah. Bila mana handphone dia tu dah habis bateri, dia akan rasa tak keruan ataupun rasa macam tak syok lah. Sebab banyak benda dia habiskan dengan dia menghadap telefon dia. Bila mana bateri dah habis, nak habis
Dia pun carilah usaha untuk bagi penuh balik bateri tu. Antaranya ialah dia kena pergi cas. Pergi dekat switch point ataupun plug mana-mana, nampak ada charger, lega dah. Nampak tu dah lega. Ini saya nak bagi faham. Orang beriman teringat Tuhan tu, dia lega dah, dia lega. Tapi belum tentu alat pengecas tu boleh cas telefon dia. Belum tu lagi. Bila mana dia ambil wayar dan dia masukkan, itu telefon lama lah, telefon moden tak payah dah, dia pakai tag atas ya. Dia letak tu, masuk, maka bertambahlah baterinya sedikit demi sedikit. Bila mana bertambah bateri, dia pun senyum lebar sebab boleh main telefon lama lagi. Pada ayat ni Tuhan kata bila mana dibacakan ayat Tuhan, masuk elok, pengecasan tu elok, wa ala rabbihim yatawakkalun, makin bertambahlah rasa tawakal dia pada Tuhan. Dalam erti kata lain, dia boleh lagi hidup atas dunia dengan baik dengan sebab kuatnya hubungan dia dengan Tuhan dan cukupnya kekuatan yang ada pada hatinya untuk dia meneruskan kehidupan yang penuh dengan ujian. Sebab lepas pada tu, contohlah tadi, balik kepada isu telefon tu, lepas pada tu kalau bateri penuh, main kurang balik. Tapi bila mana ada sumber kekuatan yang betul, kena kekuatan dia tu, maka manusia akan stay hidup, masih lagi hidup, masih lagi nak. Melainkan telefon kita cas tak masuk, kita pun rasa nak lempar telefon tu, tak berharap lagi telefon, nak beli yang baru, nak cari yang boleh cas. Saya bagi analogi tu, tuan-tuan nampak apa maksud dia. Maksud dia ialah itulah fungsi mengingati Tuhan, membaca ayat-ayat Tuhan, menambahkan ketakwaan. Tapi ada orang ingat Tuhan tak rasa apa, baca ayat Quran makin mengantuk, charger tak masuk. Saya nak sebut macam tu lah. Charger tak jalan. Charger tak jalan ni orang tukar apa? Tukar telefon lah. Sebab tu ada riwayat daripada Allah bin Mas'ud, bila mana hati kamu keras sangat, minta pada Tuhan tukar hati baru. Hati kamu dah jam dah. iOS lama, Android lama, tak update, tak boleh nak pakai, jadi kena pakai yang baru. Allah bin Mas'ud kata, kalau sampai pada tahap itu, mintalah pada Tuhan supaya diganti dengan hati yang baru. Bukan pergi operate. Hati saya ni tak boleh guna lah kot, kena pakai hati lain. Hati apa? Hati lembu kot? Tak perlu kan. Hati yang dimaksudkan sini lah hati sanubari, iaitu duduk ambil masa, kenapa aku ni kerah sangat, kenapa aku ni kerah hati sangat. Maka pada waktu itulah kita akan tengok fungsi-fungsi hati. Sebab tu kita tengok ada orang yang setegas dan sekeras Umar Al-Khattab, seakan-akan dia ni nak pujuk apa, nak bodek apa-apa, tak makan lah Umar ni. Antara cara nak bodek Umar ialah dengan memperdengarkan ayat Al-Quran pada dia. Dia tak makan pujian orang. Kita ni pengecasan salah, kita makan pujian orang, ayat Quran tak makan. Orang puji lembik, semua boleh, semua jalan, semua okey, semangat hidup. Duit tak ada pun sangguplah belanja kawan lah sekali pakai. Dia tak beri semangat apa-apa pun macam kita. Okay. Tapi Al-Quran mengecas manusia pada pengecasan yang paling terbaik, memberikan jangka hayat kepada hatinya, dan akhirnya menambahkan rasa tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Bila mana dia dah elok tawakal dia, Tuhan kata pada ayat yang ketiga dan keempat daripada surah Al-Anfal, Allah Ta'ala sebut alladzina yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu akan diberikan kekuatan untuk mendirikan salat, dan ringan mereka untuk mengeluarkan infak harta daripada apa yang kami rezekikan pada dia. Sebab nak bagi ada kekuatan kita ni boleh beribadah, ialah memerlukan kepada hati dulu, hati yang sehat. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala letakkan kumpulan ni pada bahagian yang terbaik. Allah Ta'ala kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya, berkualiti pada kualiti yang paling tinggi, grade yang paling atas. Lalu apa lagi yang dia dapat? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan dilipat gandakan darjat mereka di sisi Tuhan mereka,
dapat pula keampunan, menyucikan diri mereka daripada dosa-dosa, dan dapat rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak ni maksudnya apa? Dia kaya ke? Tak pun. Kaya bahagian pada rezeki. Cuma rezeki yang dimaksudkan sini ialah merasa cukup terhadap apa yang dia dapat, pun bahagian pada kekayaan. Tak terkesan dengan bertambahnya material orang, tak terkesan dengan segala benda yang berlaku di sekeliling dia. Itu pun rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Tuhan datangkan ayat tu dengan perkataan umum, wa rizqun karim, dan rezeki daripada Tuhan, dan juga limpah kurnia yang baik daripada Tuhan yang pemurah. Karim tu maksud dia Tuhan yang bersifat pemurah. Inilah hati Rasulullah, inilah hati para sahabat. Ibn Mas'ud pernah menyebutkan benda yang dah kita sebutkan tadi, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad yang dah kita baca tadi, bagaimana Allah Ta'ala memilih hati manusia tu. Jadi alhamdulillah kita selesai perbahasan hati yang pertama, iaitu qalbun salim. Jadi insya-Allah untuk kali yang akan datang kita akan bahas pada perbahasan yang seterusnya, iaitu qalb marid, hati yang sakit. Kita akan tengok hati yang sakit ni macam mana pula. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk hari ini. Moga Allah Ta'ala beri kepada kita berkat dan juga rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.